warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita sama-sama akan mempelajari pendidikan Islam tahun 3 bidang akidah dengan tajuk Beriman dengan Kitab. Baiklah, mari kita perhati dan kita teliti. Mengapa saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan hidup saya? Saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan kerana Al-Quran wahyu Allah. Wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengandungi di dalamnya ajaran Islam. Wahyu iaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamullah, kata-kata Allah yang terdapat padanya suruhan, larangan, nasihat. Di dalamnya ada sejarah, di dalamnya ada panduan perlembagaan kita umat Islam. Itulah dimaksudkan dengan wahyu yang disampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ia sampai ke tangan kita dan kita dapat membaca sekarang ini. Al-Quran ialah kitab Allah yang terakhir dan satu-satunya kitab yang terpelihara daripada penyelewengan sehingga ke hari kiamat. Cuba kita soal kepada diri kita, mengapakah kita wajib beriman kepada kitab? Baiklah, mari kita sama-sama baca dan kita faham. Kewajipan beriman kepada kitab Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-136. Maksudnya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Apakah maksud firman Allah ini? Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita, yakni hamba-hambanya yang beriman, supaya kita tetap teguh, yakin, percaya, beriman, agar kita beriman kepada Allah dan kepada Rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan juga kitab-kitab lain yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum ini, iaitu kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Begitu juga suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelum ini. Hadirin dan hadirat sekalian, Al-Quran adalah salah satu kitab yang wajib kita beriman. Al-Quran mengandungi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala
yang mesti kita patuhi. Kita wajib beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul dengan meyakini kebenaran isi kandungannya. Jadi apakah hukum beriman dengan kitab? Hukumnya ialah wajib. Hukumnya ialah wajib. Apakah maksud wajib? Wajib iaitu mesti. Kita mesti wajib beriman dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada nabi-nabi sebelum ini. Jadi di dalam Al-Quran terkandung perintah, yakni suruhan. Suruhan seperti contohnya suruhan sembahyang, contohnya puasa, zakat, haji, perintah menutup aurat, perintah membahagikan harta secara faraid. Dan juga di dalam Al-Quran terdapatnya larangan. Larangan seperti larangan minum arak, larangan membunuh, larangan berzina, larangan mencuri, larangan makan bangkai darah babi, anjing, larangan memakan benda-benda yang haram yang mesti kita patuhi, taati. Mari kita teliti dan kita faham. Kitab Allah Subhanahu wa taala di sepanjang zaman. Kitab Allah Subhanahu wa taala bermaksud kalam Allah. Kalam Allah iaitu percakapan, kata-kata Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan para rasulnya. Kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk. Apa makna syariat? Syariat itu ialah perlembagaan. Syariat itu ialah hukuman. Syariat asalnya iaitu jalan, petunjuk kepada kita sebagai seorang yang dipertanggungjawabkan untuk memikul tanggungjawab dan amanah yang ditetapkan kepada kita, iaitu seperti sembahyang. Terdapat dalam Al-Quran semuanya. Mengandungi syariat dan petunjuk, memimpin manusia ke jalan yang benar dan diredai Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah nama kitab yang wajib kita ketahui? Nama kitab yang wajib kita ketahui iaitu ada 4. Ada 4, iaitu yang pertama Zabur. Namanya Zabur, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, nama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga pula nama kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi adakah hanya 4 buah kitab ini saja yang diturunkan? Tidak. Terdapat ada lagi. Selain daripada kitab-kitab ini, terdapat juga suhuf atau lembaran yang mengandungi wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, seperti suhuf kepada
Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana ayat di akhir surah Sabbihisma rabbikal a'la, ataupun dinamakan surah Al-A'la, Suhufi Ibrahim wa Musa. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan syariat? Syariat ialah hukum dan aturan Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Jadi Allah Taala telah beri kepada manusia dan mesti wajib dipatuhi seperti yang terkandung di dalamnya akidah. Apa makna akidah? Itu pegangan, kepercayaan, keimanan kita dengan agama kita Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkandung padanya akidah, ibadat dan akhlak. Kemudian anak-anak, apakah pula kesan bila kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Mari kita baca dialog di antara murid ini dengan gurunya. Ustazah, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apakah kesannya dalam kehidupan kita? Luqman, kesan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala banyak. Antaranya, iman kita akan semakin bertambah. Iman kita akan semakin kuat, teguh. Yang kedua, akan mendapat syafaat Al-Quran. Apa makna syafaat? Syafaat ialah pertolongan dengan Al-Quran di dalam kubur nanti, juga di akhirat nanti. Al-Quran akan memberi syafaat kepada pembacanya dan orang yang mengajarnya dan orang yang mahir dengan Al-Quran itu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah selalu Al-Quran, kerana Al-Quran itu akan memberi pertolongan kepada pembacanya di hari akhirat nanti. Itulah kelebihan orang yang sentiasa membaca Al-Quran dan yakin, sungguh-sungguh beriman dengan Al-Quran dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hidup akan menjadi tenang dan teratur. Yang keempat, masyarakat akan sejahtera. Yang kelima, akan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini 5 kesan bila kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Baiklah, bila kita beriman dan kita yakin dengan kitab Allah, maka mestilah kita mesti menetapkan diri kita agar kita ni seolah-olah berikrar kepada diri kita sendiri. Apakah ikrar saya? Saya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan keimanan saya melalui tindakan. Apakah tindakan saya? Iaitu, mana-mana anak-anak yang belum cukup solat 5 waktu, maka berusahalah untuk terus meningkatkan diri kita agar dapat solat 5 waktu. Iaitu yang pertama, menunaikan solat 5 waktu. Yang kedua, menjadi seorang yang amanah. Iaitu
tidak khianat. Seorang yang jujur. Seorang yang tulus. Amanah dalam pekerjaannya. Amanah dengan pembelajarannya. Amanah dengan tindakannya. Yang ketiga, tidak berbohong. Mesti bercakap benar. Tidak boleh berbohong dalam percakapannya dan perbuatannya. Yang keempat, menutup aurat dengan sempurna. Mana-mana anak-anak lelaki dan perempuan yang masih tidak menutup aurat, berusahalah agar dapat menutup aurat dengan sempurna. Memakai tudung, memakai baju yang berlengan panjang, memakai stocking. Kemudian yang kelima, bersungguh-sungguh belajar membaca Al-Quran dan berusaha memahaminya. Bersungguh-sungguh belajar membaca Al-Quran, berguru, dan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Berilah masa dalam sehari selama setengah jam ataupun 1 jam peluang untuk masa untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Sama ada 1 muka surat sehari, 2 muka surat sehari. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, di samping memperbaiki bacaan itu juga. Seterusnya, memelihara kesucian Al-Quran. Menjaga kesucian Al-Quran, iaitu dengan tidak meletakkan Al-Quran di bawah. Pastikan Al-Quran diletakkan di tempat yang tinggi. Daripada subjek lain, kita letak Al-Quran di atas sekali, paling atas. Bila kita bawa, kita letakkan, kita pegang, biar dia tu berada di atas pada pinggang kita. Memelihara kesucian Al-Quran. Bila kita nampak ada cebisan kertas-kertas Al-Quran, maka kita terus ambil dan kita simpan. Kemudian kita bakar dan abunya kita buang di laut, di pantai. Seterusnya, tekun menuntut ilmu. Tekun, berusaha bersungguh-sungguh mempelajari ilmu. Ilmu agama, ilmu keduniaan, ilmu akhirat, ilmu akademik. Kemudian mengamalkan akhlak yang mulia. Ini perkara-perkara yang hendak mesti kita tanamkan dalam diri kita bila kita yakin dan beriman dengan kitab. Baiklah, rumusan pembelajaran kita pada kali ini, kita wajib beriman kepada kitab Al-Quran dengan belajar bersungguh-sungguh, berusaha memahami dan mengamalkan isi kandungannya. Baiklah, Ustaz harap agar anak-anak semua dapat memahami apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih kerana menonton dan mempelajari. Jangan lupa subscribe dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.